Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton TV Darul Iman. InsyaAllah kita doakan semoga anda semua sihat dan ceria-ceria selalu insyaAllah. Sebagaimana cuaca kita pada hari ini, kita nampak alhamdulillah sungguh ceria dan memudahkan segala gerak kerja kita insyaAllah. Dan insyaAllah hari ini bersiaran kita melalui TV Darul Iman bagi membincangkan satu isu topik yang saya kira cukup besar dan berat untuk saya kendalikan, tapi insya-Allah saya akan cuba dan bertemankan saya di sini insya-Allah seorang yang handsome, kacak insya-Allah. Baik, untuk membincangkan topik ini bersama dengan saya ialah saudara Zulhilmi Abdul Rahman ataupun yang berusaha Encik Zulhilmi bin Abdul Rahman selaku pengurus Center of Excellence PITAS 2030. Betul lah? Betul. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk awal ni, pusingan awal ni, saya kira mungkin kalau kita boleh berkenalan lebih dekat, mungkinlah kita kata mungkin masih ada kota lagi kot. Kota? Itu kena tanya moderator. Okey, insya-Allah saja untuk permulaan ni kita santai-santai insya-Allah hari ini kita bincangkan satu, walaupun topiknya cukup besar, tapi waktu ni kita kira mungkin santai itu lebih dapat menerima dikongsikan oleh saudara Jimmy kita. Baik, Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS 2030 yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah merupakan hala tuju Kerajaan Negeri Terengganu yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar. Dalam ucap tamanya pun dah disebut. Jadi mungkin saudara Zulmi boleh terangkan sedikit apa itu PITAS dan macam mana tercetusnya PITAS 2030 itu sendiri insya-Allah. Okey. Pertama-tama terima kasih pada pihak UBDI kerana sudi jemput ataupun TV Darul Iman TV Darul Iman kerana sudi jemput kami untuk membentang sedikit sebanyak tentang PITAS 2030. Dan terima kasih juga yang sudi menjadi moderator Ustaz Mokhtar kita silakan sekelas dulu. Alhamdulillah. Okey, asasnya ya saya kasarnya sebenarnya nak cerita tentang PITAS ni benda yang agak payah sebenarnya sebab dia satu bentuk yang tajuk tu berat. Betul. So far saya akan cuba ringankan tajuk tu dan kita cuba sembang secara santai sekadar yang bertujuan untuk lebih nak memahami apa itu PITAS pada masyarakat umum. Baik, PITAS ni ialah singkatan daripada Pelan Induk Terengganu Sejahtera 2030. 2030 ialah satu sasaran yang ingin kita capai untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera. Mana bukan sekadar negeri yang maju, tapi negeri yang maju, berkat dan sejahtera. Okey. Bila tercetusnya PITAS? Sebenarnya asasnya PITAS ni dicetuskan oleh almarhum Profesor Dr. Mak Khazani Abdullah yang waktu tu merupakan think tank kepada Badan Pengurusan PAS Negeri Terengganu. Cetusan ni dibuat selepas kita PRU yang ke-12. Kajian postmortem waktu itu antara dapatan yang kita dapat waktu itu ialah kenapa PAS kalah waktu itu. Jadi waktu itu yang kita dapat, yang pertama, masyarakat yakin bahawa PAS ni, saya cakap politik sikit. PAS ni mampu untuk bawa Islam, agenda Islam dan sebagainya. PAS dilihat yakin untuk dibawa. Tapi masyarakat masih belum yakin bahawa PAS mampu membawa kemajuan. Oleh sebab itu kita kata bahawa di kalangan PAS ni ramai intelektual dan profesional yang hebat. Cuma kadang-kadang kita tak terjemahkan dalam bentuk pelan pelaksanaan yang lebih komprehensif dan holistik. Oleh itu tindakan yang dibuat oleh almarhum sendiri, selain pada itu dia terus mencadangkan Pelan Induk Terengganu Sejahtera. Waktu itu namanya lain dah. Daripada situ kita bangunkan untuk berdepan dengan PRU 13. Kemudian selepas PRU 13 masih lagi belum diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. So kita lengkapkan lagi PITAS dengan pelbagai fakta dan pelbagai cadangan dan pelan untuk dibawa kepada PRU 14. Satu. Yang kedua, PITAS ni diasaskan dengan sebab kita mengambil kira dari sudut permasalahan dan potensi negeri Terengganu sendiri. Saya sebut secara umumnya, Terengganu ni tak nafi, Terengganu ni negeri yang kaya dengan hasil galian. Minyaknya sumber minyak yang terbesar di Malaysia, terbesar Terengganu ni berbanding Sabah dan Sarawak. Namun dari sudut kedudukan kita kini masih jauh ke belakang. Sedangkan dari sudut kini negeri yang paling kaya patutnya menjadi negeri maju. Ya, betul. Tapi dalam keadaan tu kita satu benda yang kita rasa benda yang kita perlu optimumkan kembali
bagaimana untuk keupayaan negeri Terengganu dibangunkan dengan lebih baik untuk jadikan satu pelan yang lebih baik untuk menjadikan negara ini negeri yang sejahtera pada tahun 2030. Saya sambung sikit ya. Ya. Baik. Di antara benda yang kita sebut permasalahan Terengganu yang kita buat, dan permasalahan ni yang saya rasa saya cukup teruja bila mana kita lepas kita mencapai kemenangan, kita cek data-data yang ada pun sama dengan data kita sebelum ni. Maknanya apa yang kita buat ni secara agak terperinci satu persatu. Antara benda yang kita faham, antara permasalahan Terengganu selain pada pengangguran yang agak tinggi, 4.2%, ingat agak tinggi, bermakna pada di peringkat pusat, di peringkat negara pengangguran kita hanya sekadar 3.3 je sebenarnya. Betul. Jadi 4.2 ni tinggi sangat-sangat. Yang kedua dari sudut gejala sosial yang agak nak kata barah, taklah barah, tapi nak ceritanya dari sudut kita semua tahu. Isu rempitnya agak banyak, isu masalah dadahnya agak tinggi sebagaimana umur ni. Ini satu benda yang kita rasa kena diperbaiki dari semasa ke semasa. Yang seterusnya antara isu-isu yang antaranya yang kita tengok ialah isu kemiskinan dan sebagainya. Yang kita rasa benda ni perlu diolah dengan baik berdasarkan potensi yang kita ada di Terengganu. Antara potensi-potensi yang kita ada di Terengganu, saya terpaksa buka ni, saya lupa. Ya. Terengganu kita ada beberapa potensi besar. Antaranya faktor sektor pelancongan. Pelancongan Terengganu, kalau lihat, kita ada pulau yang cantik. Kita ada 7 buah pulau di Terengganu. Kita ada pantai yang terasa antara terpanjang di Malaysia. Kita ada 244 km pantai Terengganu. Jadi kecantikan Terengganu ni, dia ada kecantikan semua jadi yang kita boleh bangunkan. Sebagainya Melaka, kalau Melaka tu boleh bangun dalam sebagai sebuah negeri pelancongan yang nak kata perbandingan tempat Melaka dengan Terengganu lebih cantik. Sepatutnya Terengganu lebih menggunakan peluang yang ada untuk kita bangunkan Terengganu menjadi satu negeri pelancongan yang ada yang mempunyai konsep yang tersendiri. Itu salah satu pelancongan, antaranya air dan galian. Kita kepersiakan aset yang antaranya yang kedua air. Kita ada empangan Kenyir. Empangan yang tasik buatan yang terbesar di Asia. Kita tak gunakan sepenuhnya lagi kita punya kemampuan tu. Yang ketiga, kita ada galian sama ada minyak dan gas. Kita ada silika, kita ada emas yang yang masih ada yang walaupun tak banyak tapi masih boleh digunakan pakai. Yang terbaru kita ada kauling, tanah liat yang dapat satu benda yang kita kena optimalkan menjadi satu sumber pendapatan negeri. Dan yang ketiga yang paling penting, kita ada warisan yang besar. Warisannya kita ada makanan warisan, kita ada tembaga, kita ada songket dan sebagainya yang kita kena tonjolkan. Inilah Terengganu yang sebenarnya. Jadi daripada inilah yang kita tonjolkan, kita jadikan satu pelan yang komprehensif dan holistik yang kita menamakan sebagai Pelan Induk Terengganu Sejahtera. Okey. Tambah sikit sebelum pergi soalan yang kedua. Pelan Induk Pitah juga kita nak buat sebagai satu cara untuk kita mendapatkan pendapatan baru berdasarkan potensi yang ada ni. Sebab antara perbelanjaan Terengganu sebelum-sebelum ni agak tak sihat. Sebab kita bergantung hampir 85% pendapatan negeri berasal kepada minyak. Ni benda-benda yang tak sihat sebenarnya. Jadi benda ni kita kena upgradekan lagi dengan tu antara benda penting kenapa PITAS ni dilancarkan, dibina. Okey. Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS 2030 yang menjadi model polisi dan pentadbiran negeri Terengganu yang pastinya mempunyai tempoh atau jangka masa yang telah pun disusun sebagaimana Cik Zulhilmi katakan sebentar tadi. Antara poin yang boleh saya rujuk di sini, antara kata-kata yang Amat Berhormat Menteri Besar, badan politik sebagai penentu hala tuju negeri, perancang program dan pemantau manakala kuasa ekonomi bertanggungjawab terhadap penentuan syarikat pelaksana, maknanya kerajaan sendirilah insya-Allah. Dan soalan saya yang kedua, katanya PITAS ni bina ataupun ditubuhkan dilakarkan sewaktu sebelum pilihan raya lagi. Pastinya ada perbezaan strategi ini PITAS ni dengan pelan-pelan yang ada sebelum ni. Okey. Jadi kalau boleh terangkan sikit insya-Allah. Okey, dari sudut PITAS ni, dari sudut kita punya kelebihan dia ataupun dia punya niche perbezaan sendiri. Kebiasaannya biasanya pelan-pelan dibangunkan. Kebiasaannya lah, sama ada pelan negara ni biasa dibangunkan untuk menyelesaikan masalah ekonomi semata-mata. Ini termasuk dari sudut TTB, transformasi Terengganu Baru, yang difokuskan kepada TTB tersebut walaupun ada sedikit penggunaan insan, tapi agak memfokuskan kepada pembangunan ekonomi. Termasuk di peringkat pusat sendiri di waktu zaman Barisan Nasional dulu. Ia ada pelan transformasi pun memfokuskan pada pelan ekonomi.
Ni saya rasa bukan sekadar di Malaysia, tapi mana-mana pelan yang ada di dunia pun dia fokus pada pelan pembangunan ekonomi semata-mata. Sebab dia punya konsep ekonomi adalah segala-galanya. Islam punya konsep kita mulakan dengan pembangunan insan. Sebab itulah yang disebut oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Halim bin Awang. Antara kata asas kepada pembangunan di Mekah ialah kita mulakan dengan pembangunan manusia. Lepas hasil daripada pembangunan manusia, barulah Mekah tersebut menjadi pusat kota metropolitan. Kan? Dia punya asas ni tersebut. Jadi Pitah ni berasaskan benda kita bangun tiga-tiga ni yang paling penting. 3 perbezaan yang paling penting. Pitah yang pertama kita fokus kepada pembangunan insan. Pembangunan insan. Yang kedua kita fokus kepada pembangunan ekonomi. Yang ketiga kita fokus kepada kaedah penyampaian yang kita gunakan kaedah penyampaian terkini menggunakan konsep kerajaan digital. Pembangunan insan yang kita bangunkan di situ ialah kita nak kembalikan rakyat kita untuk kembali beragama. Maksudnya konsep akidah menjadi satu benda paling penting sekali untuk jadikan, sebab manusia ni bila mana dalaman dia yakin pada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, automatik dia akan ada satu pengawasan yang kendiri, ada nilai dosa dan pahala, ada nilai syurga dan neraka. Benda ni lebih baik sebenarnya. Penguasaan perlu, tapi mana-mana syarikat pun kalau dia rasa pekerja dia boleh dikawal dengan ada pengawal kendiri, syarikat tersebut menjimatkan banyak duit rakyat sebenarnya. Duit syarikat dia mampu dijimatkan. Kalau di peringkat penjawat awam, duit rakyat mampu dijimatkan daripada sebarang bentuk biaya rasuah dan sebagainya. Mereka lebih bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Dengan apa? Baik, tadi disebut ada beberapa kriteria ataupun difokuskan pembangunan insan dan sebagainya, dan difahamkan juga Pitah itu ada prinsip dan juga bidang strategi sasaran tonggak pelaksana yang tersendiri. Kalau saya boleh sebutkan antara 4 teras Pitah 2030, teras berkenaan teras yang pertama budaya politik matang dan sejahtera, teras pelaksanaan kedua kerajaan teknokrat, dan kita pergi kepada 7 prinsip Pitah pula. Kita ada prinsip pertama mematukan kepada prinsip Islam dan sebagainya. Jadi mungkin Saudara Zimri boleh terangkan sedikit apakah kata disebut Pitah tadi daripada prinsip bidang strategi sasaran tonggak pelaksana, boleh perincikan sedikit mungkin? Boleh. Okey, di kesempatan ni lah kita Pitah ni kita namakan dia punya model pembangunan kita namakan rumah Pitas. Rumah Pitah ni kita adaptasi daripada rumah warisan Negeri Terengganu. Dia sebut rumah warisan tu standardnya rumah Negeri Terengganu ni dia ada lantai, dia ada tiang. Dia bukan rendah, dia ada tiangnya sebab rumah Terengganu tinggi. Mungkin nak banjir kot. Mungkinlah. Jadi kita ada prinsip, dasar dan falsafah. Kita ada 5 tiang lantai utama. Kita ada 10 strategi yang kita sebut sebagai 10 lantai strategi. Dan kita ada 10 dinding ataupun 10 program utama. Kita ada 8 sasaran dan kita ada 3 tonggak pelaksanaan. Oleh kerana Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri baru umum 2. Dia baru umum tentang prinsip dan program utama. Jadi saya akan sedikit perincikan berkenaan dengan prinsip dan program utama je lah, sebagai satu benda yang kita rasa yang boleh kita kongsi bersama dengan lebih perinci lagi. Asasnya sebelum prinsip kita pergi pada apa itu maju berkat dan sejahtera. Apa itu maksud maju berkat dan sejahtera? Sebab itu dasar dia. Daripada dasar dia akan pergi kepada prinsip, kemudian baru pergi ke seterusnya lah. Dari situ konsep maju berkat sejahtera yang kita war-warkan tersebut, kita bukan sekadar war-warkan kosong, tidak. Kita ada definisi dan kita ada falsafah dia sendiri. Apa maksud maju, apa maksud berkat, apa maksud sejahtera. Kan? Kalau sebab simple, orang kadang-kadang mudah buat keluar slogan mata untuk sedap mulut, tapi kita keluarkan slogan dengan kita membuat kajian yang terperinci. Kenapa maju dan berkat, kenapa buat kajian sejahtera. Maju ni kita sebut tersebut ada 3 perkara maju ni. Maju ni kita nak melihat bila sebut maju, orang akan bayangkan kemajuan infrastruktur, semata-mata tidak. Bila sebut maju ni kita definisi ada 3 perkara penting. Yang pertama, maju dari sudut infrastruktur, makna bangunannya, sistem perparitan dan sebagainya. Tapi kemajuan yang kita nak buat ialah mesti menyelesaikan masalah rakyat. Sebagai contoh, kita buat contoh lah, sebagai contoh. Kita buat KLCC sebagai contoh. Tapi berapa ramai rakyat dapat dari KLCC tersebut? Benda tu boleh buat, tapi dalam keadaan mesti ada benda-benda kemajuan yang boleh menyelesaikan masalah rakyat. Sebagai contoh, pembangunan kampung yang tersusun, perparitan yang sesuai untuk mengelakkan banjir dan sebagainya. Yang kedua, dari sudut kita nak maju, insan tu maju. Insan tu maju. Kita
kita tak nak ekonomi maju tapi insan masalah. Banyak orang, contoh di Amerika Syarikat bagi contoh, dia negara maju tapi dia punya isu anak orang nikah yang tinggi dan isu ketegangan harta yang tinggi menyebabkan negara Amerika Syarikat menghabiskan 100 bilion setahun untuk selesaikan masalah ni. Menyebabkan kemajuan yang tanpa ada penggunaan insan, menyebabkan rakyat tu rugi ataupun negara berdepan dengan ketirisan. Negara berdepan dengan ketirisan. Yang ketiga ialah kita nak maju dari lestari. Kemajuan yang lestari maknanya sustainable. Maksudnya lestari tersebut kita maju dalam keadaan alam sekitar terjaga, sosialnya terjaga. Jangan kita maju, rakyat teruk, alam sekitar rosak. Bagi contoh, Terengganu ni dia 43% negeri Terengganu ialah diliputi oleh hutan kekal. Kalau kita kata kita nak maju, kan, nak bina bangunannya, nak apa-apa projek bangunan, kita potong semua hutan-hutan tersebut, kita buat bangunan. Boleh, tak ada masalah. Tapi tak lestari panggil. Dia akan menyebabkan manusia ni hilang dia punya sustainable dia. Dia hilang lestari dia dan tak sihat kehidupan dia. Tu dia sebut maju. Berkat, saya panjang sikit saya pun tak masalah. Boleh, tak ada masalah. Yang kedua berkat. Apa maksud berkat kat sini? Bila sebut berkat ni benda yang tak diukur. Berkat ni hanya ada dalam kamus ekonomi Islam sahaja. Islam saja ada unsur berkat ni. Benda yang tak boleh diukur. So, walaupun tak boleh diukur, cuma kita senaraikan apa yang kita rasa boleh nampak hasil keberkatan tu kita tunjuk. Yang pertama kita tunjuk yang tersebut ialah bila sebut berkat, kita nak prinsip Islam menjadi asas dalam pentadbiran ekonomi yang bebas riba, rasuah dan penyelewengan. Itu asas keberkatan. Dan saya lihat Yang Amat Muhammad Menteri Besar sendiri pun dah letak dalam dia punya bajet 2019 iaitu prinsip Islam dan pematuhan pada prinsip pematuhan pada konsep patuh syariah dah dimasukkan dalam bajet 2019. Ini satu benda yang kita rasa pentingnya untuk kita dapat kuasa sebenarnya. Tanpa kuasa kita bersembang di masjid surau pun tak boleh buat apa-apa. Yang kedua, lima berkat yang kita nak ialah dari sudut asas penghayatan takwa. Takwa itu menjadi asas dalam pentadbiran dan pembangunan masyarakat. Takwa ni benda yang tak boleh diukur. Takwa ni benda yang tak boleh diukur. Sebab Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa ni dalam ni. Tapi panggil hasil takwa ataupun impak ya ataupun apa? Penterjemahan takwa tu ada. Sebab Quran walaupun sebut hudal lil muttaqin, lepas tu Nabi sebut Quran Allah sebut sifat-sifat orang bertakwa. Jadi sifat tu yang kita nak. Sebagai contoh, berapa orang yang sembahyang Jumaat hari ni sebagai contoh di masjid. Ramai mana yang bayar zakat sebagai contoh. Ataupun ramai mana yang tiba-tiba dia tidak ada masalah sikap dan salah laku. Yang tu benda yang kita kata takwa. Dan idea takwa ni dicetuskan oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz bin Nikmat. Waktu kami pernah jumpa dia waktu itu sekali, kami pernah jumpa. Dia sebut, dia kata dalam bahasa Kelantan lah, dia kata sepanjang 20 tahun Amba merintah ni, Amba tak tahu macam mana rakyat Amba ni takwa dia. Jadi Amba nak supaya dibangunkan satu indeks takwa. Masya-Allah. Indeks takwa untuk ukur macam mana takwa rakyat Kelantan ni. Jadi satu benda yang baik. Jadi kalau kita tengok balik pada hadis dan Al-Quran, kita akan ada senaraikan semua sifat takwa yang boleh diukur dan jadikan satu bentuk pengukuran yang baik. Walaupun kita nak kata nak ukur 100% tak logik. Ya, betul. Tapi sekurangnya ada satu usaha untuk kita bila kita mendidik masyarakat, kita nak ukur macam mana. Itu antara elemen berkat yang kita ada. Betul. Sebab kita yakin bila keberkatan itu timbul, rezeki akan datang melimpah ruah. Penting. Yang ketiga, dari sudut sejahtera. Apa maksud sejahtera? Sejahtera macam-macam define. Tapi yang kita define kan tafi pula dah. Faham tak? Ya, tengah hari macam tu. Tengah hari. Kita pergi minum air. Oh, boleh. Terima kasih. Teruskan. Okey, yang ketiga, sejahtera ialah kita nak sebut sejahtera ni kita ada tiga benda penting. Yang pertama, konsep keselamatan. Kita nak sejahtera ialah kita nak masyarakat selamat dan kita nak meminimalkan kebimbangan masyarakat terhadap isu jenayah. Contoh sekarang ni, rumah-rumah kita sekarang ni penuh dengan, kalau tak ada grill, kita rasa bermasalah. Motor kita mesti ada 3 anak kunci. Contoh macam motor LC lah, bagi contohnya Yamaha LC automatic. Sebab apa? Kita hilang nilai, kita rasa tak selamat rumah kita. Tanpa grill, rasa tak selamat. Benda ni di negara maju, grill tak wujud. Sebab grill ni ia konsep memenjarakan kita sendiri di rumah sendiri. Betul.
konsep tak selamat. Jadi kita nak kembalikan balik, dan saya rasa teruja bila mana selepas PAS mengambil alih tampuk pemerintahan, tiba-tiba dapat satu yang dibawa oleh satu ketan akhbar, jenayah turun 30%. 30%. Saya rasa satu benda yang menarik. Betul. Walaupun kita tak pasti dari situ di bawah macam mana, tapi satu benda yang kita rasa kita kena perkuatkan lagi supaya konsep sejahtera tu kita rasa tenang, rakyat tenang dengan apa yang berlaku. Satu. Yang kedua, sejahtera juga kita menggunakan konsep berkebajikan. Konsep berkebajikan. Berkebajikan ni ialah idea daripada Tuan Guru Haji Abdul Halim bin Jawang. Ia bila mana dia menggagaskan negara berkebajikan. Apa beza negara berkebajikan dengan negara kebajikan? Negara berkebajikan ialah konsep mana kerajaan, rakyat dan swasta saling sumbang menyumbang untuk membangunkan negeri. Sebagai contoh ni perkara ni telah dibuat di Kelantan. Sebagai contoh, Kelantan kalau berlaku jambatan runtuh, jambatan kampung runtuh, tu kerajaan hanya bagi 20% daripada kos tu, yang selebihnya swasta terlibat, rakyat terlibat. Sebab hanya 20% daripada yang saya dapat maklumannya lah. Sebab jambatan tu kalau siapa yang wakaf duit dia semua sekali, itu kira sebagai satu pahala berpanjangan. Sebab memudahkan lalu orang semua sebagainya. Dan ni konsep ni ia tally dengan konsep keberkatan. Betul. Mana rakyat ni nak infak. Takwanya antara sifat takwa ialah mereka yang suka memberi sumbangan sebagainya. Dan ni pergi pada konsep berkebajikan. Yang ketiga, dan konsep berkebajikan dia masuk dalam punya bajet 2019 yang kita buat. Walaupun tak masuk keseluruhan sebab pitah ni sampai 2030. Jadi setahun-setahun tu kita masuk sikit-sikit lah sebagainya. Yang ketiga, tiga ialah konsep kemakmuran. Kemakmuran ni lebih kepada kita nak supaya hasil negeri ni sampai pada rakyat. Kita tak nak negeri kita punya kos 2 bilion tapi ada rakyat yang lapar. Tak nak macam tu. Kita nak biar sebenarnya rakyat tak ada yang lapar. InsyaAllah. Tiada yang tertinggal dalam kita membina kemajuan negeri itu sendiri. Betul. Dan kalau kita tengok dari segi Cik Zimi ataupun Zimi kita terangkan sebentar tadi, bahawa ada gabungan antara ulama' dan juga umarak dalam pentadbiran kerajaan negeri pada hari ini. Dan slogan Maju Berkat Sejahtera sudah pun berada di bibir rakyat negeri Terengganu, dan saya cukup terkejut juga dengan penurunan 30% kes jenayah itu sendiri. Dan antara yang Saudara Zimi sebut tadi, 9 strategi, 5 bidang utama, 10 program induk, 6 sasaran, terlalu banyak. Dan saya kira setakat ini pitas yang disebut ni masih lagi sebuah konsep. Jadi macam mana Saudara Zimi boleh terangkan pelaksanaannya, dari segi pelaksanaannya, perjalanan sejauh mana sudah progres pitas ini setakat ini? Ini soalan yang mencabar. Jadi kena jawab satu-satu sikit. Okey, baik, saya sambung sikit tentang prinsip sikit. Kita ada 7 prinsip. Dalam 7 prinsip tu kita sebut terus yang kita sebut tadi, 3 elemen yang penting. Pitas ni dia fokus pada pematuhan kepada prinsip Islam, penting. Pematuhan pada prinsip dan nilai Islam, penting. Bila sebut prinsip ni, sebarang bentuk kemajuan ataupun sebarang bentuk perancangan kerajaan, swasta, JLC sebagainya mesti ikut prinsip ni. Dia tak boleh lari dari prinsip. Kalau kemajuan yang lari dari prinsip, dia bukan pitas. Boleh cerita tu. Yang kedua, dari sudut insan berkualiti aset terpenting negeri. Prinsip yang kedua ni, ceritanya Terengganu ni ramai orang cerdik pandai. Bahkan kita sebut sama ada yang berada di luar ataupun di dalam negeri, ramai orang cerdik pandai di Terengganu ni. Jadi prinsip kedua ni kita kena optimize. Orang cerdik pandai kita ni mungkin dia berbeza latar belakang politik, tapi ke tahap profesional dia kita guna pakai untuk pembangunan negeri. Jadi benda ni kita guna pakai, dan kita ada prinsip asas. Kita timbul yang ni sebab aku tak masukkan ni sebab apa? Dia ni puak nu, dia ni puak ni, tak boleh. Kita rasa konsep pitas tahap intelektual seseorang kita terima sebagai satu aset negeri yang kita guna pakai dalam pembangunan negeri. Yang ketiga, konsep lestari yang saya sebutkan tadi. Ada 2 benda penting dalam prinsip pitas yang kita rasa benda ni agak baru dari sudut pembangunan negeri, ialah kita nak cuba pisahkan kuasa politik dengan badan ekonomi. Ini penting sebab banyak berlaku di mana-mana pun, bila mana orang politik dia meluluskan projek ekonomi, dia akan timbul isu komisen.
Komisen. Contohnya projek jalan bagi contoh. Okey, orang politik kata okey, bagi ke orang ni lah. Orang ni lah. Mungkin orang dengan orang tersebut dia kata okey sebab murid kat aku dapat 20% bagi contoh. Jadi benda ni kena ada pemisahan. Orang politik ni dia tetapkan hala tuju, polisi, bahagian untuk pelaksanaan semua projek kena serahkan pada badan ekonomi yang dia tahu, supaya dia tahu aspek macam mana tak timbul pembaziran, dia ambil yang terbaik, kualiti terbaik, supaya jangan ada campur tangan. Bila ada campur tangan, dia akan timbul permasalahan. Keputusan tu mesti diberi kepada orang yang tepat lah. Ya. Untuk mana benda tu satu, mungkin ada sedikit perubahan pada mekanisme kelulusan projek. Betul. Dari peringkat negeri sampai di peringkat kerajaan tempatan. Okey, seterus pada soalan tadi, ialah cabaran kepada pelaksanaan. Ini satu benda mencabar. COE PITAS kita tubuhkan pada bulan 10 baru ni. Bulan 10 baru ni, masih barulah, walaupun kita dah buat ni lama. Dan kita pun tak buat saya terperinci waktu itu. Kita buat konsep sahaja. Jadi apa yang kita buat ialah mengambil kira konsep BPMS, budaya politik matang dan sejahtera. Ialah kita menerima apa yang baik yang dibuat oleh kerajaan parti yang dah dahululah yang mengambil alih tampuk pemerintahan. Jadi apa yang kita buat ialah kita pergi pada semua agensi, termasuk esko, kita dapatkan semua pelan-pelan lepas. Yang kita ambil. Masuk yang kita tengok yang diumumkan oleh Yang Amat Menteri Besar, Lebuh Selika. Lebuh Selika ialah perancangan yang dibuat oleh kerajaan lepas, di konsep sebagainya. Kita bahagian pelaksanaan. So kita ambil sebagai satu peluang baru untuk akan datang. Jadi apa yang kami buat sekarang ni ialah kami kumpulkan semua pelan-pelan yang ada. Termasuk TTB pun kita ambil, transformasi Terengganu Baru sebagai satu, nak kata bukan rujukan tak, sebagai satu tengok benda dah lepas. Sebab TTB tu dibuat dengan rasanya habis ratusan ribu lah untuk dia buat plan tersebut. Termasuk plan yang dibuat oleh unit transformasi ekonomi negeri UTAN yang sekarang ni dah dimansuhkan. Termasuk pelan-pelan daripada PSUK dan sebagainya yang kita ambil semua, termasuk yang kita ambil ni Pelan Malaysia yang dibuat untuk sampai tahun 2050 yang dibuat oleh Pelan Malaysia yang diwar-warkan baru ni pun kita ambil. Daripada situ kita integrasikan, dipanggil integrasi dengan PITAS, dan kita ikut konsep kita lah. Konsep kita. Sebagai contoh, antara benda yang ikut konsep kita ialah konsep, antara benda yang kita sebutkan PITAS ialah kita nak jadikan Terengganu ni koridor pelancongan Islam antarabangsa. Masya-Allah. Okey, dalam perancangan lepas, dalam plan lepas kita dah ada, kita dah di pihak kerajaan negeri sendiri dah buat satu dalam sekitar 200 lebih pusat pembangunan pelancongan tempat baru untuk pelancongan. So kita ambil tu termasuk koridor pelancongan Islam antarabangsa. Cuma kita tukar konsep jadi konsep Islam tu sendiri. Sebab orang selalu salah faham bila sebut konsep pelancongan Islam, apa maksud konsep pelancongan Islam? Orang kata pelancongan Islam ni ialah pelancongan Muslim sahaja ke, halal tourism ke, patuh syariah ke, ataupun pelancongan Islam ni pelancongan untuk melihat warisan Islam. Kita lebih dari tu. Kita kata bila sebut konsep pelancongan koridor pelancongan Islam ialah pelancongan yang berasaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam nilai Islam dia ada sejarah dia ada patuh syariahnya, dia ada halal tourismnya, dan dia ada konsep kebersihan. Paling penting konsep dakwah ada kena ada kat situ. Saya kira ini antara topik ataupun perlu di-highlightkan. Sebab kadang-kadang bila sebut pelancongan Islam atau sebut konsep Islam, orang akan kata ala ulama ni kadang-kadang terlalu rigid dengan syariat itu sendiri, kadang-kadang sehingga membataskan masyarakat untuk lebih maju ke hadapan. Saya teruskan. Okey. Dari sudut tu yang disebut konsep pelancongan Islam antarabangsa. Jadi ini satu niche Terengganu. Jadi kalau pelancong luar kita tanya, apa dia konsep pelancongan Islam? Kita tunjukkan. Terengganu lah terjemahannya dengan menggabungkan 4 elemen penting ni. Kena ingat, Terengganu ni antara negeri yang Islam datang awal, daripada awal. Batu bersurat tu kalau tak silap saya datang pada tahun kurun ke 700 Hijrah. Insya-Allah. 700 Hijrah ni zaman sebelum wujudnya Uthmaniyah, Abbasiyah. Awal tu, awal sangat. Jadi antara benda dalam pelancongan Islam kita kena kembalikan warisan kita balik. Pada umum bahawa Terengganu negeri antara negeri awal tentang konsep pelancongan. So far sekarang ni dari sudut pelaksanaan PITAS, so kita dah bincang je. Akhirnya PITAS ni akan dilaksanakan sepenuhnya oleh agensi kerajaan, UPAN-nya dan sebagainya.
So kita dah peringkat, dah pembincangan, dan insya-Allah dalam masa terdekat ni, dalam tempoh tahun depan lah, ni sekarang ni bulan 12 dah. Awal tahun depan kita akan selesaikan dengan bengkel bersama UPEN untuk kita perincikan dalam bentuk pelaksanaan yang lebih detail. Dan pitah ni kita harapkan sepenuhnya dapat bersama lah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik. Itu antara yang dapat kita orang kata pencerahan yang telah pun diberikan, sejauh mana konsep telah pun dijalankan. InsyaAllah sepenuhnya kita akan teruslah menjalankan ataupun menggerakkan PITAS itu sendiri. Baik, sasaran PITAS pada sampai pada 2030, adakah PITAS mempunyai pelan jangka masa pendek seperti pelan 5 tahun seperti RMK ataupun 3 tahun seperti pelan yang disebutkan tadi TTB? Kan mungkin ada jangka masa pendek dan jangka masa panjangnya sendiri. Ya. Okey, sasaran PITAS yang kita letak sasaran ni ialah kita mengambil kira permasalahan dan potensi negeri yang saya sebutkan tadi. Sebab PITAS dibangunkan mengambil kira dua benda penting ni. Sebab mana-mana pun, kalau kajian akademik mana-mana pun, sebelum kita buat beberapa kajian, kita kena start dengan problem statement. Apa masalah yang perlu diselesaikan. Bila sebut problem statement, permasalahan, kena selesaikan apa potensi yang kita kena bangunkan untuk selesaikan masalah tersebut. Okey, asas yang kita ada, sasaran kita, sebelum tu kenapa kita letak 2030? Kenapa letak 2030? Itu yang penting kau. Sebab yang perancangan lama dia letak 2025. Macam-macam lah. Ada 2020, 2025, kita letak 2030. Kalau ikut pilihan rayanya dua penggal lah. Dua penggal lebih. Ini bukan sebab nak mandat panjang, tapi adalah tapi kalau melihat pada situasi politik sekarang, saya rasa mungkin mandat ni agak panjang. Mungkin itu teruskan kita doakan insya-Allah keluar daripada politik insya-Allah. Okey, 2030 ni ialah di bawah PBB sendiri dia ada dipanggil SDG, Sustainable Development Goals, ataupun matlamat pembangunan lestari. Dalam matlamat pembangunan lestari ni kita ada 17 dan di bawah PBB ni dia ada 17 kriteria untuk yang mesti dibangunkan. 2030 mesti capai negara lestari. Jadi kita ni negeri Terengganu, kita antara negeri yang pertama yang mendokong PBB, tapi dengan mengambil kira acuan kita. Sebab PBB dia ada 2-3 agenda yang kita rasa mungkin bertentangan, tapi kita rasa ikut acuan kita sekaligus membantu Malaysia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh PBB. Itu 2030. Baik, antara sasaran yang kita letakkan di PITAS sendiri, ada benda yang kita letak. Antaranya ialah dari sudut kita nak pertama kita nak peningkatan pelabuhan luar. Sebab Terengganu sesi lepas antara yang terendah, pelabuhan luar yang terendah. Terengganu. Walaupun kita punya dana besar, tapi pelabuhan mungkin pelancangan tu lemah dan sebagainya, Allah tak pasti. Tapi pelabuhan luar agak rendah. Yang kedua, kita dari sudut KDNK pun agak rendah. Berbanding Kelantan, jauh Kelantan lebih baik. Dan yang pendapatan tu tak banyak, tapi KDNK lebih tinggi. Ni satu benda yang agak tak menarik lah. Betul. Yang ketiga, sebagai contoh mudah, Negeri Sembilan. Kadang-kadang kita punya jumlah rakyat kita dengan Negeri Sembilan hampir sama. Tapi Negeri Sembilan dari sudut KDNK pun lebih tinggi daripada Terengganu. Jadi benda yang tak menarik. Jadi benda ni sasaran kita tak KDNK, peningkatan KDNK yang kita tak sasaran seumumnya ialah mencapai pada tahun 2030 kita mencapai sasaran nasional, sasaran negeri maju dan lebih tinggi daripada kadar nasional. Yang tu tak secara umumnya macam tu. So perincian number kita tak sebut kat sini lagi lah. Sebab benda tu perlu dibengkelkan secara lebih detail. Yang penting kita nak negeri ni maju ke depan, dan keadaan bukan sekadar negeri maju. Rakyat tu maju. Sebab tu kita tak sasaran kita ialah pendapatan median. Pendapatan pertengahan rakyat ni perlu dipertingkatkan kos tahunan. Dan yang ketiga ialah kita nak mengurangkan kadar pengangguran. Kalau boleh sama macam nasional. 3 poin lebih ke bawah 3 poin lebih. Dia kadang kalau ikut konsep ekonomi, pengangguran ni dia tak boleh kosong. Salah. Kalau kosong tu jadi orang tak berminat untuk membuat pembangunan negeri sebab tak ada bekerja. Jadi kalau 3 poin lebih pun 3 lebih tu okey. Jangan sampai 4 lebih. 4 lebih tu teruk. Teruk. Jadi sasaran kita. Apa pun sebut tadi, adakah kita tak ada yang pendek-pendek tu? Yang mana kita tak ada jangka masa pendek? Ada. Cuma cara yang kita buat untuk PITAS, kita mula dengan panjang, kita tak angka besar, daripada angka besar kita tarik ke 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 2 tahunan, 5 tahun atau penggalian kedua macam tu sampai 2030.
20 30 tu secara komplit lah. Komplit nak sebut ni negeri kita, hal tuju kita ataupun apa yang kita angankan dulu macam ni. Rakyatnya baik, pendapatannya tinggi. Pendapatan rakyatnya orang kata mudah cerita duit nak pakai rakyat banyak. Dan ekonomi tu berjalan dengan baik. Kita tak nak ekonomi tu hebat, rakyatnya teruk. Tiba-tiba ekonomi dah dahsyat, duit pakai banyak, dah ada huluk tertinggi di tengah ni. Allah. Tu naknya je. Betul. Tak selamat jadi konsep sejahtera tak ada. Tak ada konsep sejahtera. Terpisah terus. Tak boleh. Jadi makna adalah plan jangka pendek yang Ya. cuma tidak diwar-warkan lah. Dan saya kira mungkin selepas ni mungkin akan ada lagi penerangan yang lebih terperinci tentang prinsip-prinsip PITAS, tentang rumah PITAS yang disebutkan tadi berbagai dengan 8 dinding utama, kalau tak silap saya. 10 dinding utama. 10 dinding utama tu, masya-Allah. Hilang Jadi dulu. pelbagai lagi yang perlu masyarakat mengetahui. Jadi yang disebutkan tadi adalah dan Dr. Samsuri sendiri pun telah menyebut insan berkualiti antara aset terpenting negeri, dan ini saya kira antara perlu yang kita selepas ini boleh kita bincangkan macam mana konsep ataupun pendekatan yang diambil oleh PITAS. Jadi saya sebut pasal insan berkualiti aset terpenting negeri adalah pastinya untuk melaksanakan PITAS itu sendiri bukan sahaja pihak kerajaan, pastinya saya kira mungkin akan melibatkan masyarakat sendiri. Macam mana? Okey, asalnya PITAS ni dibangunkan oleh orang yang pelbagai latar belakang. Masuk lagi tengah hari ni. Pasti dia dah. Pukul 1. Cakap dia awak lagi. Okey, cakap. Biasa nasi berlauk. Okey, PITAS ni dibangunkan oleh orang yang berbagai latar belakang. Ada yang bahagian perhutanan, ada bahagian academician, ada bahagian perbankan dan ada bahagian tokoh korporat yang kita bangunkan mengambil kira berbagai situasi, berbagai latar belakang ini untuk jadikan PITAS ni sebagai satu pelan yang holistik. Kita nak contoh kalau academician dia ada pandangan satu je, tapi bila bergabung semua pandangan-pandangan ni, penyidikan sebagainya, dia akan jadi pandangan tu lebih komprehensif dan sebagainya. Okey, dari situ bila sebut insan, sebab tu kita sebut tadi, PITAS ni bila kita bangunkan jadi lebih serius, kita akan melihat kepada paling mudah kali kita panggil orang yang berkelayakan untuk bersama dengan PITAS. Memang kita bersedia untuk panggil siapa-siapa yang berkelayakan untuk bangunkan PITAS. Sebab kita guna konsep konsep kerajaan teknokrat. Bila kerajaan teknokrat ni, kita memanggil orang berdasarkan dia punya, dipanggil merit dia punya keupayaan dia, kemampuan dia. Kita bukan panggil orang sebab politik semata-mata, tidak. Walaupun tu kadang-kadang kita tengok, tapi kadang-kadang orang ni ada kepakaran apa, kita panggil dia. Sebagai contoh, di Terengganu kita panggil Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid bukan lepas pun, tapi dia ada kepakaran dia sendiri yang kepakaran di Gatri dulu. Bahkan pengalaman dia mengendalikan negeri maju sepanjang 2 penggal, hampir 2 penggal, sepenggal lebih. Satu benda yang kita guna pakai untuk di Terengganu, untuk jadikan Terengganu negeri yang maju ke depan. Dan kita terbuka, PITAS terbuka, COA PITAS terbuka untuk wawancara dengan mana-mana pihak untuk dapat. Dan kita tak rasa kita tak malu mengaku kalau kita salah. Yang penting bagi kita, Terengganu mesti ke depan. Menjadi negeri yang pantai timur yang negeri maju. Negeri pantai timur yang pertama jadi negeri maju. Sebab sebelum ni kita punya faham Terengganu ni pantai timur antara negeri-negeri yang dia anak tirikan. Yang ada di pantai barat yang maju, tapi Terengganu kena jadi negeri maju di pantai timur, insya-Allah. Itu penting. Maju yang berkat dan sejahtera. Ya, maju dengan pelbagai orang kata latar belakang yang terlibat untuk melahirkan PITAS itu sendiri, dan melibatkan seluruh masyarakat saya kira, dan segala aset dalam kerajaan negeri di negeri Terengganu. Apa juga aset akan kita kendalikan dengan cara yang baik mengikut apa yang diterangkan oleh saudara Zuhilmi sebentar tadi. Dan pastinya yang terakhir inilah kita harapkan ataupun kita ingin tahulah kata harapan saudara tentang PITAS 2030 ni, dan kalau boleh masyarakat itu sedar bahawa kita sedang menjalankan satu kemajuan yang berasaskan syariat Islam. Okey. PITAS bagaimana sebutkan tadi, ia diasaskan bermula tahun 2017 lagi oleh almarhum Dr. Khazani. Almarhum Dr. Khazani merupakan rakan baiklah kepada Yang Muhammad Menteri Besar ni, sebab dia-dua tu sama-sama UPM. UPM dan dia-dua ni sama-sama dalam satu NGO dipanggil Ikatan Ilmuwan Nasional. Jadi kami bangun sama-sama. Di PITAS pun termasuk dalam idea yang dikemukakan oleh Yang Muhammad Menteri Besar sendiri untuk dikembangkan, dibangun. Sebab tu Dr. Samsuri sendiri bentang waktu ucap tama dia tentang program utama PITAS, apa yang nak buat tentang PITAS ni. Mana semua aware dengan pembangunan ni.
Jadi oleh kerana asas pitah ni nak bangunkan ialah kita nak buktikan kepada masyarakat umumnya di Malaysia khususnya bahawa PAS serius untuk bangunkan negara. Kita bukan sekadar bercakap soal kesalahan orang lepas. Kita ambil konsep bila mana pemuka Madinah yang disebut izhabu fa antum mutlaqa. Mana yang lepas tu lepas. Kita fokus pada move forward. Macam mana nak bangunkan negeri yang negeri maju. Dan PITAS, kalau kita harapkan PITAS ni berjaya dalam tempoh tertentu, sebab hasil PITAS ni mampu menterjemahkan WIN. Sebenarnya PAS ni kita ada satu lagi plan yang besar. Dia panggil Wawasan Induk Negara Sejahtera 2051. 2051. Yang ni 2030. Yang tu 2051 yang dah lengkap, yang dah didokumentkan. Dan kalau PITAS berjaya, saya rasa masyarakat di luar sana, di pantai barat, di Selangor dan sebagainya, akan percaya bahawa WIN akan berjaya. Maknanya dari PAS sendiri, saya sebut sepolitik sikit, tengah hari ni biar panas sikit. Kita masuk pilihan raya dengan janji yang terbuat manifesto dan sebagainya, WIN dan sebagainya, dengan ada satu kajian yang terperinci, dengan ada satu rancangan pelan yang terperinci untuk kita ambil alih negara. Kita ada WIN 2051 di peringkat pusat dan kita ada PITAS 2000 di Negeri Terengganu. Jadi bila mana kita menang, kita bersedia untuk move forward ke depan tanpa meminggirkan apa yang dibuat oleh kerajaan lepas. Jadi kita tak nak pengalaman PH sekarang ni, apa yang berlaku di PH sekarang ni menyebabkan U-turn dan sebagainya, minta maaf sebut. Tak nak betul berlaku. Jadi kita nak, kita bersedia, kita masuk pilihan raya dan kita bersedia. Jadi kalau orang kata PAS masuk pilihan raya tak nak menang, salah. Kami masuk dengan berbagai persediaan, dengan calon kita yang berkaliber, dengan pelan kita yang lengkap sebagai persediaan. Jadi itu penting, PITAS penting untuk kita laksanakan di Terengganu. Sebab kejayaan PITAS ni lambang kepada kejayaan PAS. Tapi kalau kegagalan PITAS, taklah kata kegagalan PAS. Gitu. Mungkin orangnya, mungkin sebagainya. Tapi sebagainya, dari segi plan tu kita telah lakar yang terbaik. Lakar yang terbaik, insya-Allah, sebagai satu projection dan buktikan bahawa PAS mampu membawa negara atau negeri maju jauh depan dengan Islam sebagai asas kepada perjuangan tersebut. Baik, dan saya kira ada satu benda yang menarik. Kalau kita perhatikan perjalanan kerajaan negeri yang terdahulu, mengimpikan seorang yang agamawan, yang orang kata cerdik pandai. Akhirnya alhamdulillah hari ini kita telah mendapat seorang menteri besar yang didikan Islamiknya dan dengan orang kata pangkat doktornya sendiri, insya-Allah. Jadi tinggal kita di peringkat masyarakat ini menghargai apa yang ada dan sama-sama kita jayakan Pelan Induk Terengganu Sejahtera agar benda ini dapat kita realisasikan, dan insya-Allah masyarakat di luar sana akan lebih mengenali Islam dengan yang diperkenalkan oleh ataupun disejahterakan. Ketika disejahterakan, orang dah kenal dah Islam itu macam mana, cuma peringkat untuk kita sejahterakan macam mana Islam itu. Macam pelancongan yang disebutkan tadi, mungkin orang akan sebut bila pelancongan Islam orang takut, tapi itu antara pelan sejahtera yang tadi diperkenalkan, macam mana konsep Islam dimulakan itu sendiri, insya-Allah. Dan saya kira mungkin selepas ni kita akan bersua lagi insya-Allah. Untuk lebih detail prinsip dan sebagainya. Mungkin kita pergi kepada skop yang lebih kecil selepas pada ini, insya-Allah. Nampak sebab kita pun penerbit kita tak sediakan air masak sini. Jadi saya rasa mungkin cukup sampai di sini untuk tengah hari ini, insya-Allah. Jadi segala perkongsian yang diberikan sebentar tadi akan memberi manfaat untuk kita bersama, dan insya-Allah kita sama-sama sebarkan. Moga-moga yang tertinggal itu akan dapat susuli maklumat kita, dan jadikan TV Darul Iman ini saluran yang untuk anda mendapatkan informasi yang tepat, padat, dan juga kata untuk mensejahterakan informasi itu sendiri, insya-Allah. Saya kira sampai di sini, dan terima kasih diucapkan kepada saudara Zulhilmi, COE PITAS, pengurus COE PITAS, pengurus COE PITAS, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kerana sudi bertandang di sini dan berkongsikan maklumat tentang Pelan Induk Terengganu Sejahtera. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Jangan lupa untuk dapatkan maklumat segala berkaitan dengan kerajaan negeri Terengganu melalui TV Darul Iman. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi.